Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala: Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Muslimin, muslimat, hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya pada malam ini dapat lagi kita bersiaran untuk sekian kali. Dan tajuk pada malam ini kita akan membicarakan satu topik yang diberi nama solat tetapi masih lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Allah SWT firman yang saya bacakan ayat pada permulaan mukadimah tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadat salat ini merupakan satu ibadat fardu yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap mukallafin, orang yang Islam yang mukallaf. Wajib bagi mereka untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Dan fungsi salat ini Allah Subhanahu wa taala dah sebut di dalam Al-Quran yang disebutkan yang saya bacakan tadi. Dalam surah An-Nisa, Allah Taala kata sesungguhnya salat itu dapat mencegah pelakunya daripada melakukan dosa dan maksiat. Soalannya, kenapa orang yang bersolat masih lagi melakukan maksiat kepada Allah? Sebenarnya, seorang manusia yang melakukan maksiat ataupun dosa kepada Allah Ta'ala itu biasa. Kerana setiap manusia, selain daripada Nabi dan Rasul alaihissalam, tidak terlepas daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma banyak ataupun sikit. Namun Allah Subhanahu wa taala menggalakkan umatnya supaya jangan melakukan dosa kepada Allah. Kerana dosa yang banyak, natijahnya di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dosa yang tidak disertai dengan taubat. Seseorang manusia yang melakukan dosa pada Allah itu biasa. Tetapi seseorang manusia yang merasai diri dia tidak pernah melakukan dosa kepada Allah selain Nabi dan Rasul, itu adalah luar biasa. Namun Allah SWT menyuruh kita supaya jangan melakukan dosa. Kerana dosa itu natijahnya akan ke neraka. Jadi untuk itu Allah SWT menyuruh kita supaya memberikan kepada kita satu tips. Macam mana caranya manusia itu nak sucikan dirinya daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah dengan bersolat. Solat merupakan satu ibadah, satu perbuatan yang disebutkan ibadah yang menjadi rukun Islam yang kedua yang wajib kita laksanakan dalam diri kita sebagai seorang Islam yang mukallaf. Tujuan solat adalah tujuan solat itu adalah sebagai pencegahan kepada diri manusia biasalah, manusia biasa macam kita, bukan Nabi dan Rasul, daripada melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Ini ibadat solat. Jadi persoalannya, kenapa orang yang solat tetapi masih melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, masih melakukan perkara-perkara yang haram? Kerana solatnya itu tidak mengikut SOP yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Solatnya tidak sempurna.
solatnya tidak mengikuti spesifik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu puncanya. Itu puncanya seseorang manusia itu, dia walaupun solat tapi masih lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang-orang yang terfikir dirinya melakukan ibadah kepada Allah, tetapi dia masih lagi melakukan, ada perasaan untuk buat dosa pada Allah, ataupun dia melakukan dosa kepada Allah SWT, bermakna ada masalah dalam solatnya. Melihat kepada solat ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Mu'minun, Allah kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana solat mereka adalah solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk, solat yang menepati piawaian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman merupakan orang-orang yang berjaya. Kejayaan seseorang itu apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat hidayah Islam. Dia seorang yang beriman dan patuh kepada Allah. Dan juga orang-orang yang berjaya itu di sisi Allah adalah mereka yang khusyuk dalam solatnya. Baik, sebenarnya untuk kita menghasilkan solat yang sempurna itu, kita perlu melihat beberapa perkara. Tidak semestinya kita kita solat itu, maknanya solat yang dapat membentuk diri kita menjadi orang yang soleh, tidak semata-mata solat. Tetapi dia juga ada, di sana ada beberapa kriteria lain yang kita mesti juga ambil tahu, ataupun kita mesti juga menjaga. Pertamanya kita kena jaga pemakanan kita, ataupun hasil rezeki kita. Kena jaga rezeki kita, sumber rezeki kita mesti daripada yang halal. Kemudian kita membeli makanan daripada makanan yang halal. Kemudian bila kita dah dapat rezeki yang halal, kita membeli makanan yang halal. Kemudian kita bersolat, solat. Kemudian kita berwuduk, dengan wuduk yang sempurna, wuduk yang sempurna. Dan kemudian kita masuk dalam solat, dan insya-Allah solat itu akan menjadi solat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk mendapatkan solat yang khusyuk, solat yang seperti mana, solat yang dapat mencegah pelakunya itu daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah solat yang mesti dilihat kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. Kita melihat, kalau seseorang itu, pertama tadi, bab pendapatan kita, rezeki yang kita dapat. Kalau kita mendapat rezeki daripada sumber yang haram, Nabi SAW sebutlah hadis, Nabi kata, kullu lahmin nabatat min haram fannaru awla bih. Tiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, sumber yang haram, maka fannaru awla bih, api neraka lah tempatnya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita sebagai seorang Muslim mencari sumber rezeki daripada sumber yang halal. Kerana walaupun kita solat, tetapi rezeki kita pada sumber yang haram, maka solat kita sia-sia. Solat yang sia-sia, maka mudah untuk dia melakukan maksiat kepada Allah SWT. Sebab itu kita tengok orang semayang-semayang, nombor ekor ada yang tikam juga. Semayang-semayang, maka rasuah juga. Semayang-semayang, minum arak juga. Gitu. Kerana dia tidak ada kekuatan. Disebabkan apa? Bukan disebabkan solat tu sendiri. Kadang-kadang asbab kepada diri dia itu yang menyebabkan solatnya itu tidak dapat membantu dia untuk menjadi orang-orang yang baik. Kemudian bila kita dah dapat sumber rezeki yang baik, kita berbelanja juga mesti daripada perbelanjaan sumber makanan yang baik. Kita tak boleh daripada sumber yang halal, rezeki yang halal, kemudian kita membeli makanan yang haram. Tak boleh. Kita membeli makan benda-benda yang diharamkan Allah, beli arak, kita beli
makanan yang ada unsur-unsur haram di dalamnya dan sebagainya. Walaupun sumber rezekinya halal, tetapi pembelian makanannya haram, maka diri kita juga akan terlibat dengan benda haram. Bila diri kita ada benda haram, tuan-tuan, semayang kita sudah pasti tidak khusyuk, tak boleh khusyuk. Semayang kita sudah pasti malas. Kita malas untuk melakukan solat pada Allah SWT. Dengar aja azan, berasa susah hati. Tak ikhlas semayang dan sebagainya. Itu timbul. Ada sebab-sebab dia gitu. Sumber yang halal, rezeki yang halal. Kemudian, barulah kita persediaan untuk solat. Apabila sumber pendapatan kita halal, kemudian kita membeli barangan-barangan makanan pun daripada makanan yang dihalalkan Allah SWT, maka mudah kita, insya-Allah mudah kita, Allah SWT akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebab diri kita suci daripada benda-benda yang haram. Begitu. Kemudian bila kita nak solat, tuan-tuan, solat ini sebenarnya bukan bermula daripada takbir. Belum mula berniat dan takbir, bukan begitu. Solat ini dia mula daripada wuduk lagi. Untuk menentukan solat yang sempurna itu bergantung kepada wuduk kita. Kalau bagaimana khusyuk sekalipun solat, tiba-tiba tak berwuduk, solatnya tak sempurna. Berkemungkinan solat kita ni jadi malas. Solat kita, bila kita nak solat, jadi perasaan malas datang dalam diri kita. Semayang kita pun merewang atau ceruk. Bila kita semayang ni. Puncanya, mungkin kalau kita tengok sumber kita halal. Makanan yang kita beli pun halal. Kenapa aku masih tak khusyuk lagi? Mungkin sebab wuduk kita tak sempurna. Wuduk yang tak sempurna, solat pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini penting yang kita kena tengok. Sebab itu Nabi SAW dalam bab kebersihan ni. Wuduk ni adalah sebahagian daripada kebersihan. Nabi SAW sabda, Nabi kata, Nabi melalui satu perkuburan. Kemudian Nabi berhenti di satu perkuburan dan Nabi mengambil pelepah tamar dan Nabi memacakkan pelepah tamar yang muda itu kepada dua kubur tersebut. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah SWT. Salah seorang ahlinya, iaitulah orang yang tidak bersih kencingnya. Kencing yang tidak bersih. Dia tidak berhati-hati di dalam bersuci. Menyebabkan solatnya tidak diterima oleh Allah. Dan dia seolah-olah tidak bersolat. Dan bila masuk dalam barzakh kubur, dia disiksa oleh Allah SWT disebabkan dia tidak solat. Walaupun nampak macam dia solat, tetapi dia tidak menjaga air kencingnya. Dia tidak menjaga kebersihan pada diri dia. Itu penting. Kan? Jadi wuduk ini penting. Kita kena perbetulkan air sembahyang kita tu daripada membasuh tangannya, membasuh tangan sampai ke siku, basuh muka, basuh telinga, basuh kepala, basuh kaki dan sebagainya. Ini mesti diberi perhatian. Jangan kita sambil lewa mengambil wuduk. Daripada wuduk itulah akan menentukan kekhusyukan kita dalam solat, tuan-tuan sekalian. Sebab ini adalah sebagai satu prasyarat untuk kita memastikan solat kita itu khusyuk dan solat itu mampu untuk menjadikan diri kita jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam proses ini, tuan-tuan sekalian, syaitan akan sentiasa mengganggu kita dalam proses ini. Syaitan akan sentiasa membisikkan perkara yang tidak elok kepada kita untuk menghalang kita daripada menjadi orang yang baik. Sebab itu, kita semua kena berhati-hati dengan bisikan syaitan dan sebagainya dan kuncu-kuncunya ini kerana dia boleh membuatkan kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Apabila wuduk kita dah sempurna, tuan-tuan, kita jaga makanan, sumber rezeki kita, pendapatan kita bersih, makanan kita bersih, kemudian wuduk kita sempurna,
Apabila kita dapat masuk dalam solat, saya yakin solat kita akan menjadi solat yang khusyuk. Bila solat yang khusyuk ini tuan-tuan sekalian, solat itu dengan izin Allah SWT akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang soleh. Pribadi yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi SAW. Saya bercakap untuk diri saya sendiri. Kerana saya juga lemah dari sudut ibadah dan sebagainya. Kita akan berhadapan dengan situasi yang begini. Saya pun serupa juga akan berhadapan dengan situasi yang sebegini. Situasi yang mana kita tidak khusyuk dalam solat. Sebab itu kriteria untuk khusyuk dalam solat ni, antaranya para ulama mengatakan sebelum kita nak solat tu, jangan kita sibukkan pemikiran kita dengan dunia. Jangan kita sibukkan pemikiran kita dengan dunia. Lapangkan pemikiran kita dengan fikir dunia. Kita ingatkan pada Allah, saya ingat pada Allah, ingat pada Allah. Dan kemudian dalam keadaan kita mengingat Allah SWT itu, kita dijemput, dipanggil oleh Allah untuk menghadap dia. Barulah fokus itu ada. Bagaimana kita menghadap seorang raja contohnya. Kita nak menghadap sultan ataupun raja. Persediaan sudah pasti 2 hari kita sudah bersedia untuk berjumpa dengan raja, dengan bajunya, dengan apa semua. Kita berfikir tentang istana sekarang ni. Kita sekarang ni 2 hari sebelum perjumpaan itu kita dah berfikirkan pakaian apa yang kita nak bawa. Bagaimana keadaan kita, berjalan kita, percakapan kita. Nampak istana, nak masuk bagaimana, nak duduk bagaimana, adab-adab je. Kita dah nampak dah 2 hari sebelum berjumpa raja. Fokus tu dah ada. Itu juga kita nak jumpa Allah SWT. Kita dah kena fikirkan Allah. Kena fikirkan Allah. Kena fikirkan Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita nak menghadap Allah. Wuduk kita dengan sempurna. Niat kita dengan sempurna. Kalau raja, dia tengok zahir saja. Dia tak tengok niat kita. Tapi Allah SWT, dia mengetahui dalam zahir dan batin kita. Niat kita di dalam pun Allah tahu. Zahir kita pun Allah tahu. Tapi kalau niat kita tak betul, walaupun zahir kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak terima. Semayang yang bukan kerana Allah. Semayang yang tidak ada nilai-nilai khusyuk di dalamnya. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis Qudsi membacakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata sesungguhnya setiap hamba aku yang membaca Al-Fatihah, sesungguhnya dia sedang bercakap dengan aku. Kita sedang bercakap dengan Allah bila kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamadani abdi. Allah Ta'ala kata. Kita kena ada rasa seronok bila nak solat ni tuan-tuan. Kena ada rasa seronok. Walaupun martabat ihsan ni kita kata. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bila kita berhadapan dengan Allah, walaupun kita tidak nampak Allah, beribadahlah kamu kepada Allah. Walaupun kamu tidak nampak Allah. Antak berdaka'annaka tarahu, kita beribadahlah kepada Allah seolah-olah kita nampak Allah. Tapi walaupun kita tidak nampak Allah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kita. Kehadiran inilah, merasai kehadiran Allah dalam diri kita. Ini bukan suatu benda yang senang. Suatu benda yang memerlukan kerja kuat. Suatu perkara yang memerlukan usaha kita yang bukan pendek, usaha yang panjang. Kadang-kadang sampai separuh abad, separuh umur kita pun. Kita tidak akan dapat lagi nikmat khusyuk itu tuan-tuan sekalian. Kerana apa tuan-tuan, lebih-lebih lagi akhir zaman ni, kita berada ujian-ujian dunia, fitnah-fitnah dunia, dajjal dan sebagainya. Senantiasa berada di sekeliling kita. Memungkinkan, menyebabkan kita mungkin rasa susah diri kita untuk kita nak menjaga diri kita daripada terlibat dengan kawan-kawan yang baik-baik, yang senantiasa kawan-kawan yang selalu mendampingi tempat-tempat yang baik, masjid, surau dan sebagainya, mendampingi para ulama yang dapat ulama-ulama, guru-guru yang mursyid. Sebab apa? Guru-guru inilah nanti yang akan menjadi penarik, yang seolah-olah guru ini, guru mursyid itu sebagai satu pancang yang dipacak ke dalam tanah yang kukuh,
dan kita mengikat diri kita pada diri pancang tersebut. Sejauh mana kita bebas pun kita tidak akan terlepas daripada pegangan pancang tadi. Kerana pancang yang kukuh, kita terikat di pancang itu, maka walaupun kita sebebas manapun, di akhirnya kita tidak akan terlepas begitu sahaja. Kerana kita masih terikat lagi dengan mursyid kita. Jangan kita berkawan dengan orang-orang yang tidak membantu iman kita untuk lebih dekat pada Allah. Yang tidak boleh membantu diri kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Trend masyarakat muda-mudi sekarang ini, mereka suka kepada hiburan dan sebagainya. Islam tidak melarang kita untuk berhibur. Tetapi biarlah hiburan itu hiburan yang mendidik jiwa. Hiburan yang boleh membentuk diri kita untuk sentiasa lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nasyid-nasyid dan sebagainya. Jangan sampai hiburan itu menyebabkan kita lebih lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada rahmat Allah ta'ala. Mengingkar ataupun meninggalkan kewajipan-kewajipan agama dalam diri kita atas nama keseronokan. Ini benda-benda yang lara. Kalau kita nak seronok, tuan-tuan, tempat kita bukanlah di dunia, tempat kita di syurga. Di dunia ini adalah tempat kita untuk mengabdikan diri kita taat kepada Allah dan Nabi SAW. Dalam usaha untuk kita taat dan dekat diri kita pada Allah SWT ni ialah bukanlah satu perkara yang mudah bagi kita. Cukup susah. Banyak ujian-ujian yang akan merintangi kita. Bagaimana para Nabi alaihimussalam, yang mereka diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang cukup berat. Tetapi nak dibanding dengan ujian iman kita di akhir zaman ini, jauh langit dan bumi lah tuan-tuan sekalian. Kita baru diuji dengan COVID-19. Kita sudah, banyak manusia sudah gelabah. Banyak manusia sudah hilang hala tuju kehidupan. Ramai manusia dah hilang daripada masjid dan surau. Tak nampak dah. Walaupun Allah Ta'ala uji. Baru COVID tuan-tuan. Belum Dajjal sebenar-benar lagi turun. Kalau Dajjal turun tuan-tuan sekalian, kita sudah tak peduli lagi dah dengan agama tuan-tuan. Memang kita duk kira nak memenuhi hawa nafsu saja. Kan? Inilah yang kita bimbangi tuan-tuan sekalian. Sebab itu agama ini penting dalam diri kita tu. Allah SWT, Nabi SAW mengatakan salat ini kedudukannya as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Semayang itu adalah tiang agama. Kalau kamu tak semayang, kalau kita tidak solat, maka kita seolah-olah meruntuhkan agama kita. Jadi meruntuhkan agama dalam diri ini, maknanya kita mencampakkan diri kita ke dalam api neraka Allah. Mencampakkan diri kita dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nilainya kita duduk di dunia, sedangkan kita dilaknat oleh Allah. Apa nilainya kita, tidak ada nilainya kita hidup di dunia sedang kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau kita sebagai seorang Islam, Allah layan kita macam mana orang yang bukan Islam. Allah layan kita macam binatang-binatang tuan-tuan sekalian. Tidak lepas hanya sekadar rahmat Allah, kasih saja. Allah sebagai makhluk tak lebih daripada tu. Kita tak mau macam tu. Kedudukan Allah Ta'ala ni, nilai manusia yang saleh di sisi Allah SWT melebihi segalanya tuan-tuan sekalian. Allah SWT bergembira apabila hamba-hambanya taat kepada dia. Taat kepada segala perintahnya. Sebab tu Allah SWT sebut surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'allaha wa atti'ar rasul wa ulil amri minkum. Allah perintah pada orang-orang beriman, taatlah kamu kepada aku, taatlah kamu kepada para rasul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin. Orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu, yang mereka ini menyuruh kepada perkara-perkara yang baik. Kita kena taat kepada orang-orang yang sebegini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu antara puncanya lah. Di mana orang yang salat tetapi masih melakukan maksiat, masalahnya seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita kena cek balik kenapa kita ni tak khusyuk dalam salat, kenapa kita ni selalu terasa nak buat benda-benda yang jahat, selalu terasa nak buat benda-benda yang tidak elok, ataupun kita buat maksiat, kita tengok kawan-kawan kita solat, tetapi dia banyak juga buat maksiat kepada Allah SWT.
maknanya dia ada masalah. Dia ada masalah. Kalau dia boleh ditegur atau boleh dinasihat, kita tegur dan nasihat. Suruh dia melihat kembali sumber-sumber. Macam saya sebutkan tadi, pendapatannya, perbelanjaannya, wuduknya, solatnya. Dan dia bukan sekadar solat saja, kita mesti memahami peraturan-peraturan dalam solat dan sebagai rukun fi'li, qawli, qalbi dan sebagainya mesti difahami. Barulah kita akan dapat merasai nikmat itu, yang mana kalau kita solat, dan solat itu nanti akan membantu kita untuk menjauhkan diri kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitulah yang dikatakan mengapa orang yang solat tetapi masih lagi melakukan maksiat kepada Allah. Bukan salah solat, tetapi salah diri orang yang bersolat itu. Kita kena tengok pada diri kita. Kenapa kita ni suka buat maksiat sedangkan kita semayang? Kenapa semayang ini tidak boleh membentuk diri aku supaya jauh daripada maksiat? Sebab apa? Ada punca-punca dia. Yang itu saya sebutkan tadi. Punca-punca dia itulah pendapatan kita, perbelanjaan kita, ilmu kita, wuduk kita, solat kita. Itu kita kena cek semua tu tuan-tuan sekalian, satu persatu. Barulah apabila kita memperelokkan kriteria-kriteria tadi, insya-Allah saya yakin bila seseorang yang bersolat dengan mematuhi ataupun kita senantiasa berjaga-jaga terhadap perkara-perkara yang disebutkan tadi, insya-Allah solat kita itu akan menyebabkan kita jauh daripada perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ialah bermanfaat untuk diri saya lebih-lebih lagi dan para penonton sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasalah solat. Walaupun kita tak khusyuk, walaupun kita melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, perbaiki solat kita dengan mematuhi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi. InsyaAllah lama kelamaan Allah SWT akan membantu kita untuk keluar daripada segala maksiat tersebut. Allahu a'lam. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.